أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada itu, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan dan disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-218, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Rubama waradat alaikal anwaru فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. Maksudnya, ada kalanya nur ilahi turun kepadamu, tetapi didapatkan hati masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia-rahsia. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-28 ini ingin menjelaskan kepada kita tentang fenomena yang berlaku berkaitan dengan kurniaan hidayat Allah. Ini liku-liku hidayat ni. Supaya kita faham kenapa jadi macam ni. Kenapa kita kadang-kadang terasa asyik beribadah kepada Allah, tiba-tiba hilang. Kenapa kita kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak. Kadang-kadang timbul akhlak dan sifat yang baik, kadang-kadang ia tergelang, ia timbul benda lain pula. Tengok, ini liku-liku dia. Kenapa boleh jadi macam ni? Dari sudut pandang tasawufnya. Jadi kata Syekh Ibn Atha, benda ni ada kaitan dengan nur yang sudah dibicarakan pada kalam hikmat yang lepas-lepas, iaitu nur hidayat. Sudah dijelaskan bahawa perkataan nur yang digunakan pakai oleh ulama-ulama tasawuf dalam menjelaskan tentang ilmu tasawuf ini, dia adalah merupakan perkataan majazi, yakni perkataan pinjaman saja, kiasan.
Dia bukan nur seperti yang kita faham cahaya fizik ni, cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya matahari, bukan. Dia hanyalah sebagai bahasa pelambangan saja, nak menjelaskan kita tentang fungsinya. Secara mudahnya, sebagaimana nur ini berfungsi menerangi apa yang gelap, menjelaskan apa yang tidak jelas, maka demikianlah fungsi nur hidayat ini, akan menerangi hati dan akan menghaluskan faham terhadap sesuatu perkara. Sebagaimana bila ada lampu ni, dalam keadaan bila tengah gelap dan nampak benda, ada lampu, nampak, tahu, kena. Kemudian bila terang lagi, maka kita lebih cam lagi, detail lagi pengencaman kita tu. Maka demikian juga nur hidayah ni, fungsi dia terhadap hati seperti itu, menjadikan hati kita yang gelap tak kenal kebenaran Allah, sehingga boleh kenal tentang ketuhanan Allah. Hak kenal tu pula, bila nur hidayah semakin banyak dikurniakan Allah, maka semakin halus dan semakin mendalam makrifatnya itu. Itu fungsi nur. Jadi ulama tasawuf menggunakan perkataan ini dengan makna hidayah. Jadi kita guna perkataan hidayah tu lebih mudah untuk fahamlah. Jadi sekarang keadaan kalbu kita ni, jiwa kita dalam kaitan dengan penghayatan agamanya. Kita ni dalam penghayatan agama kita ni, pertama sekali kita ada akidah. Akidah yang menjadi keyakinan kita. Itu tahapan asas. Ini dalam menghayati agama lah. Maka tahapan seterusnya adalah, iaitu akidah itu sejauh mana dia menguasai kalbu kita, menyentuh kalbu kita, ataupun menerangi kalbu kita, sehingga dia membuahkan suatu gerak yang dinamakan sebagai, kalau dalam tasawuf dipanggil al-ahwal wal maqamat. Ini istilah tasawuf. Tak apalah, tak erti istilah tu pun tak apalah. Kita tukar bahasa mudah kita pakai. Yakni kelakuan-kelakuan yang timbul dalam hati kita ni. Hasil daripada keyakinan. Hasil daripada keyakinan, dia akan membuahkan berbagai kelakuan-kelakuan dalam hati kita ni. Gerak-gerak kalbu kita ni. Yang mana gerak-gerak tadi tu dalam istilah tasawuf, orang panggil seperti yang saya sebut tadi lah, al-ahwal wal maqamat. Itu istilah. Cuma bila kita sebut istilah al-ahwal wal maqamat ni, kadang-kadang berasa tinggi sikit. Buang, tak payah pakailah istilah tu sini. Cari istilah mudah-mudahnya. Gerak. Kita ni sebagaimana ada gerak zahir fizikal kita ni, ada gerak kalbu kita juga. Jangan lupa itu. Gerak fizikal kita, kalau dalam ibadah, perbuatan kita itulah. Dengan qiyamnya, dengan rokoknya, dengan sujudnya, dengan qiraahnya, itu gerak badan kita. Gerak kalbu kita, lebih kurang juga. Cuma kadang-kadang dia bergerak zahir je, dalam tu tak bergerak sekali. Itu masalah kita. Bila kita bersolat, kita berqiyam menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Kaabah, kalbu kita duk menghadap ke supermarket. Kalbu kita yang menghadap dah ke lain. Berarti kita tak ada gerak dalam tu. Gerak dalam tu tak ada. Masa kita rokok, kita menyatakan ketundukan kita kepada Allah. Tunduk kepatuhan kita kepada Allah. Patuh pada perintahnya, patuh pada takdirnya, kita tunduk, kita menerima segala apa yang diperintahkan dan ditakdirkan atas kita. Itu inti rokok kita tu. Badan kita tunduk. Tapi kadang-kadang gerak tadi tu tak ada. Gerak bahawa kita, ketundukan kalbu kita menerima perintah dia, ketentuan dia, tak mari gerak tu tak ada. Bahkan kita banyak ingkar, banyak tidak berpuas hati, banyak mengeluh, banyak bersungguh. Jadi bergerak tu tidak sejalan. Kalau guru kami disebut tidak senapas. Perkataan guru dia guna perkataan tidak senapas. Yang ni badan gerak lain, dalam gerak pasal lain. Air musa pasal lain. Badan kita bersujud memperlihatkan bahawa itu hakikat paling dekat kita dengan Allah. Dari hakikat sujud tu, bahawa kita ni menyedari hakikat sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semuanya kesedaran kita tu adalah
semata-mata menerima lempoh kurnia dia belaka. Penglihatan kita, pendengaran kita, daya upaya kita, hakikat sebenarnya tak ada apa satu bahagian kita, semata-mata bahagian kurnia dia belaka atas diri kita ni. Itu hakikat sujud. Kesedaran hakikat tu. Tapi mungkin badan kita yang bersujud, dahi kita duduk atas latar. Tapi hakikat sebenarnya, akulah segala-galanya. Akulah alim sekali. Akulah ahli ibadah banyak sekali. Akulah orang comel sekali. Akulah orang sihat sekali. Akulah orang baik sekali. Itu aku segala-galanya. Kacau. Luar gok lain, dalam gok lain. Tidak mari. Tidak sejalan pergerakan itu. Jadi sekarang ternyata bahawa gerak sekarang Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan kita beberapa aspek tentang gerak dalam tu. Nak warna ni biar hak dalam tu je gerak molek. Sebagaimana hak gerak luar ni senang kita atur. Senang kita nak atur sikit. Kita mengaji, kita berusaha sekadar, kita geraklah. Maka berlakulah semayang kita ya seperti yang kita buat hari ni. Jadi gerak kita tu, zahir kita ni mudah sikit nak atur. Tapi hak dalam ni payah sikit nak atur dia tu. Pak liar sikit. Maka dalam tasawuf dia kena ada rabitah, ikat dia tu. Nak ikat jangan jadi liar tu. Nak ikat dia tu. Kita mengaji kitab ni, nak ikat dalam tu jangan liar. Supaya bergerak sekali dengan zahir kita tu. Bergerak sekali. Kadang-kadang gerak batin kita 100% tidak sama dengan gerak zahir kita. Kadang-kadang. Ini berat nanang orang ni. Kadang-kadang gerak batin kita tu 50% betul dengan gerak zahir. 50% lagi dia lari ke lain. Ada juga. Berbeza-beza keadaan. Yang sempurnanya gerak zahir kita tu membetuli gerak batin. Bahkan lebih sempurna lagi. Zahir tidak bergerak, batin tetap bergerak. Ni hal lain lagi ni. Orang panggil solat daim. Solat daim. Ada orang kata tak ada, itu masing-masing punya cerita lah. Ini istilah ahli tasawuf. Solat daim ni. Solat daim ni hanyalah istilah saja. Nak menyatakan bahawa ialah bila orang menafikan, dia kata tak ada solat daim ni, mungkin kefahaman dia tak ada solat daim itu lain. Maka dianggap sebagai tak ada. Tak apalah kau faham gitu. Tapi nak kabarnya solat daim ni istilah ahli tasawuf je, digunakan oleh setengah ahli tasawuf. Setengah ulama tasawuf menggunakan perkataan ini. Yang mereka maksudkan solat daim ni pertama sekali rujukannya pada ayat Al-Quran juga. Ala solatihim daimun. Orang yang berterusan semayang mereka tu. Macam mana? Daimun ini dalam bahasa kita berterusan. Ikut tafsiran fiqh, berterusan tu dengan makna masuk zuhur semayang, masuk asar semayang, masuk maghrib berterusan. Ada apalah, betul lah tu. Tak salah tafsiran tu. Tapi tafsiran tasawuf dia lihat halus lagi. Berterusan pada mereka ni tidak putus-putus. Itu berterusan pada mereka tu tidak putus-putus. Dah guana tu dah betul-betul tu. Inilah perkaranya. Jadi yang mereka maksudkan dengan istilah solat daim, saya jelaskan sikit kerana ada orang bertanyalah bahawa istilah-istilah ni ada orang kata tak ada lah. Tak apalah, orang tambuh terima kata tak ada, Allah jangan pakailah. Cuma saya nak kabar ni dari sudut tasawuf apa artinya. Jadi istilah solat daim ni iaitu gerak-gerak hati tadi itu, yang pada waktu solat dia bersama dengan gerak badan. Badan menghadap hatinya kepada Allah. Menghadap zahir ni, badan kita ni menghadap kiblat. Qalbu kita pula fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Tu kiblat batin kita. Kiblat zahir kita Kaabah lah. Menghadap hati ingatannya, tumpuan hatinya kepada Allah. Kemudian menghayati rukuknya, khusyuknya. Jadi apabila orang yang solatnya itu melibatkan zahir dan batin, ada gerak zahir dia, ada gerak batin dia tu. Sekarang ada setengah orang apabila zahir dia berhenti bergerak, maksudnya dia selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi gerak batin dia tu tak berhenti lagi, berjalan lagi. Itu panggil solat daim. Dan kadang badan sudah tidak bergerak dalam bentuk beribadah tu, tapi
Gerak-gerak yang ada ketika ibadah tu berjalan lagi. Hatinya sentiasa merasa menghadap kepada Allah. Hatinya sentiasa merasa rukuknya, merasa sujudnya. Dan sebagainya. Itu panggil solat daing tu. Jadi istilah ini istilah ahli tasawuf. Sekiranya ada orang memahami solat daing dengan makna-makna yang lain dan makna tu bercanggah dengan syarak dan lalu dianggap tak ada dalam syarak, tak apalah. Itu kefahaman tu pun dah betul. Adapun tasawuf dia faham macam ni. Dah kalau kefahaman yang saya katakan tadi tu salah. Saya kata tadi tu. Solat daing dengan makna yang saya khabar tadi tu. Salah. Dah kalau salah, kat mana tempat salah tu? Tanya. Orang yang menghayati kalbu dia tu sentiasa hidup. Pada waktu semayang dia hiduplah. Sama dengan gerak zahir dia tu. Pada dia berhenti semayang, hak batin tu gerak lagi, tak berhenti bergerak. Dengan ingatan dia tu. Tawajuh hatinya tu, rukuk hatinya, sujud kalbunya tu, hak tu tak berhenti berjalan sama. Badan mungkin berhenti. Yang itu, yang kekal itu orang panggil salat daim dalam istilah li tasawuf. Jadi sekarang gerak batin dalam manusia itu dia ada perkara-perkara yang perlu kita fahami. Dan Syekh Ibn Atta' sekarang ni nak menjelaskan tentang perkara itu. Nak menjelaskan. Orang yang menganggap khusyuk sebagai sunat mungkin rasa tak perlu benda ni. Tak perlu benda ni. Tapi yang merasakan khusyuk itu satu kewajipan yang perlu diusahakan, dia rasa perlu benda ni. Tengoklah petua macam mana. Sudah kita jelaskan dulu tentang status khusyuk. Itu sebenarnya khilaf dari sudut pandang dia. Dan kita tak nak ulang di sinilah. Jadi sekarang kita ambil atas pandangan tasawuf bahawa wajib mengusahakan diri untuk mengkhusyukkan hati. Berusaha itu menjadi kewajipan. Dan sekiranya kita tidak berusaha tapi belum mencapai, termasuklah mudah-mudahan dalam apa yang difirmankan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang melainkan apa yang mampu dia buat. Jadi mengusahakan, usaha dah, belajar dah, berlatih dah, tapi tak dapat lagi atau tak dapat sepenuh lagi, mudah-mudahan diberi kemaafan oleh Allah. Hak tambahnya membiarkan, merelakan diri dan kerana tidak khusyuk tu. Apatah lagi pegang apa tua, tak apa tak khusyuk pun. Tu lebih-lebih lagi. Tak apa tak khusyuk pun. Tak apa. Kalau kita anggap khusyuk qalbu, bukan khusyuk jawarih ni, khusyuk qalbu ni sunat, bererti tak khusyuk tak apa. Maksudnya kita nak mikir benda lain pun boleh. Kalau kita beranggapan khusyuk qalbu tu sunat. Kan kita faham sunat kan, tak buat tak apa. Jadi kalau kita anggap khusyuk qalbu ni taraf sunat, berarti kita boleh nak mikir benda lain. Dan kita boleh merancang, hari semayang ni aku nak mikir masalah dah selesai lagi. Tak ada masalah tu. Kalau rasa gitu boleh, buat. Kalau rasa gitu boleh. Kalau rasa boleh. Mana-mana hak dak selesai dalam mesyuarat, lagi sampai waktu semayang dulu. Kita sambung dalam semayang. Semayang, sambung mikir nak selesai masalah ni. Tak apa, sebab dia sunat aja. Boleh. Maksudnya kita boleh pelang awal-awal. Masa tak cukup ni kita ambil waktu dan semayang lah. Nak mikir, nak selesai masalah ni. Sebab apa? Itu sunat aja. Maksudnya kalau tak buat pun tak apa. Itu implikasi kalau kita meletakkan khusyuk qalbu tu sebagai sunat. Membolehkan orang untuk berfikir macam-macam dalam semayang. Adapun orang yang memfatwakan khusyuk qalbu tu wajib, ia kena usaha untuk tidak khusyuk. Tapi kalau babah juga, mudah-mudahan termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bendanya. Baik. Sekarang dia ada kaitan dengan nur. Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa ada rahmat dia. Ini perkara yang perlu kita fahami untuk memahami perkara ni, bahawa Allah Ta'ala ni sentiasa ada lempoh kurnia dia. Sentiasa ada. Tinggal lagi orang tadah ke tak tadah ke. Ibarat kau hujang, ada semua hujang. Ada orang tadah payang. Ada orang tak tadah payang.
Itu je masalah. Hak tak ada payang pula, payangnya besar. Mulut besar tu je. Payang kan main besar. Tapi mulut besar tu je mulut payang. Ada mulut payang macam tu kan? Ada payang mulut besar. Macam-macam agak lah payang tu. Jadi kurniaan sentiasa ada. Inilah yang difahami oleh Al-Ghazali dan ulama-ulama tasawuf yang lain berkait dengan apa yang diriwayatkan. Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat. Ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia sentiasa ada nafahat, kurnia dia, lempoh kurnia dia, sentiasa memberikan kurnia kepada makhluknya. Lalu apa yang disarankan? Ala fata'arradu laha. Hendaklah kau menunggu, maksudnya hendaklah kau bersedia untuk terima lempahan tu. Lempahan ada semua. Tapi tinggal lagi kita ni tunggu gedok. Duriang musim dia lurus semua. Cuma kita pergi tunggu gedok. Tak tunggu je bahan dia orang. Boleh ke orang lain. Dia bahan ni. Nanti musang ke rimah ke apa ke, kita tak tunggu. Kalau tunggu boleh begitu lebih kurang. Lempahan sentiasa ada. Kurniaan Allah sentiasa ada. Tinggal lagi ala fata'arradu laha. Ta'arud ni tunggu. Apa istilah tunggu di sini? Maka dijelaskan oleh ulama tasawuf, iaitu disebut sebagai istilah Arabnya, kok bahasa Arab lah, tathhirul qalbi, menyucikan kalbu kita ni. Menyucikan kalbu, membersihkan kalbu supaya apa? Supaya dapat menerima lempah tu. Macam kalau payang banyak benda dah dalam, ada belaka dah air. Tapi air tu air uduh-uduh, air seluk lah, air cor lah duduk dalam. Mari hujan tak masuk dah dalam tu. Tak masuk dah. Sebab apa? Banyak benda lain dalam tu. Maka kena buang bersih. Buang air-air kotor tu, baru yang masuk air baru mari ni. Maka demikianlah tamsil yang mudah. Pertama sekali, kita kena terima hakikat, kena fahami bahawa Allah Ta'ala sentiasa ada lempoh kurnia dia, rahmat dia, hidayat dia ni. Secara umum. Baik, kemudian maka adalah kamu mensucikan, bersih ruang tadi tu, kosongkan dia, bersihkan dia, baru dapat terima lempah tu. Yang ini pula ghalibnya ulama tasawuf merujuk kepada banyak ayat Al-Quran, antaranya ayat yang biasa mereka sebut dan mereka ulah, mereka rujuk tentang perkara ni, iaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bermujahadah, yakni bermujahadah membuang hijab-hijab hati dia, kekotoran hati dia, sifat-sifat buruk dia tu, berbuang, bersungguh-sungguh untuk usaha tu. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayatkan. Kami akan kurniakan kepadanya hidayat-hidayat, petunjuk dari sisi kami. Lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan ke arah mendekati kami, mendekati Allah, mengenali Allah dan sebagainya, akan dihidayatkan kepada orang tu. Jadi penyucian. Jadi sekarang Syekh Menatak ni dalam kalam hikmat yang ke-218 ni nak beritahu fenomena hak berlaku. Kadang-kadang yang berlaku. Maka kata Syekh Menatak, ada kalanya nur ilahi ni turun kepadamu. Maksudnya Allah Ta'ala kurnia nur tu. Tetapi masalahnya kat mana? Tetapi didapatkan hati kita ni, kalbu kita ni, yakni ingatan kita, perasaan kita, renungan batin kita, itu kalbu kita, masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Banyak benda-benda hak buruk duduk dalam. Hak buruk-buruk dalam tu ibu je saja, ibu dia. Cabang dia banyak, cabang dia. Ibu dia se. Hubud dunia. Itu ibu dia. Gila dunia. Gila dunia ni sebenarnya bukan dunia tu, gila tu. Bahagian gila tu yang jadi masalah. Bukan bahagian dunianya. Gila dunia tu yang jadi masalah. Hubud dunia. Seperti yang dapat dipahami dalam apa yang diriwayatkan. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Gila dunia adalah ibu. Kepala kali. Ibu kepala kepada kesilapan dan kesalahan. Yang kalau kita renungi, kalau kita renung perkara ni, punca kesilapan yang dibuat oleh manusia ni tak lari daripada punca akhir sekali pergi dalam situ. Hubud dunia. Manusia gila ke dunia, gila nama, gila pakak, gila harta, gila tu, macam-macam jenis gila tu.
Puncanya akhir sekali balik situ belaka. Kalau kita perhati molek-molek, semua angkara yang dibuat oleh manusia, akhir kali dia akan balik situ. Balik kepada ubud dunia. Jadi ingin saya peringatkan untuk kita semua supaya tidak timbul kekeliruan. Kadang-kadang kekeliruan inilah yang menyebabkan persepsi dan pandangan orang terhadap tasawuf itu jadi keliru. Yang dikatakan masalah dan tasawuf ni, saya nak ulangi supaya tidak timbul kekeliruan ni, yang menjadi masalah dan tasawuf ni bukan dunianya, tetapi akar dia, kegilaan dia yang sumbat dalam hati kita, itulah masalahnya. Jadi sekiranya manusia itu memiliki keduniaan tetapi tidaklah mengganggu kalbunya, maka itu tidak menghalang penghayatan tasawuf. Jadi jangan kita keliru dalam bab ini sehingga kita faham tasawuf ni anti dunia. Buang dunia, jauh dari dunia. Jangan faham seperti itu kekeliruan. Tasawuf ni bukan anti dunia, tapi anti gila dunia. Sekiranya manusia memiliki keduniaan dan menguasainya dalam keadaan dia tidak menggilai orang tu, maka itu adalah nikmat yang besar. Kerana dunia ini boleh tukar jadi ibadah, boleh tukar jadi akhirat. Yang menyebabkan dunia itu tukar sama ada dunia atau akhirat, hak mana? Kalbu kita lah. Kalbu kita. Itulah yang akan menukar dunia itu jadi dunia atau jadi akhirat. Kalau kereta kita tu, dengan kereta itu kita jadi sombong, kita jadi bangga, kita pergi tempat-tempat uduh, jadi dunia dia. Tapi dengan kereta kita tu banyak manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk rezeki kita, untuk anak bini kita, dan kita mensyukurinya, jadi akhirat. Jadi jangan tersilap keliru dalam memahami konsep dunia ni. Jadi sebahagian orang di sini berlaku kekeliruan sehingga dia jadi anti dunia. Bukan sekadar anti dunia, kalau dia minat, dia menceburi ilmu tasawuf dalam kefahaman seperti itu, dia akan anti secara mutlak terhadap dunia, dan itu sikap yang tidak tepat. Kalau dia tidak anti kepada tasawuf pun, dia akan, kalau dia tak macam tu, dia akan anti kepada ilmu tasawuf tu, kerana dia anggap ilmu yang tak boleh nak pakai zaman learning. Kerana apa? Dah kita nak hidup ke mana? Kau tak ada dunia. Dia faham. Okey, kali ilmu tasawuf ni ilmu dia pakai. Ini akibat daripada persepsi keliru terhadap beberapa perkara dalam tasawuf. Jadi sekarang tengok balik kepada asal. Ada kalanya Allah Ta'ala ni mendatangkan anwar, nur, hidayat. Kemudian bila dimasuk dalam kalbu kita ni, dalam ingatan kita, perasaan kita ni, akhir kali penuh dalam tu dengan mendapatinya penuh dengan rupa-rupa keduniaan ni. Yang asar ni dunia lah, keduniaan yang mana daripada situlah timbulnya hawa nafsu. Kerana keduniaan dan hawa nafsu tu berekar. Kita nak kepada hal keduniaan dengan kemahuan yang tinggi, maka itu dinamakan hawa nafsu, keinginan kita. Jadi penuh di dalamnya dengan keduniaan dan hawa nafsunya. Jadi sekarang kita sendiri boleh nampak lah dalam kalbu kita ni, takkanlah ada kereta dalam perut kita tu, takkanlah ada rumah dalam tu. Mestilah yang adanya gambarannya, ingatannya, keinginannya, kemahuannya. Yang itulah masalah. Yang itulah masalah yang perlu dibersihkan. Dah boleh dibersihkan? Boleh. Ada manhajnya. Sejauh mana kejayaan itu cerita lain. Allah Ta'ala tak akan suruh kita ni lakukan sesuatu yang kita tak mampu. Kerana kaedah usul fiqh tidak berlaku taklif bima la yutaq. Mentaklifkan sesuatu apa yang tidak mampu ditanggung, itu tidak konsep itu tak berlaku dalam syariat agama kita. Apa yang diperintahkan Allah tu apa yang kita boleh buat. Dah apa benda yang kita boleh buat. Al-Quran menyuruh kita supaya menyucikan jiwa. Yang dapat difaham dalam beberapa perkara, antaranya qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi Allah Ta'ala menyatakan kejayaan, keberhasilan, keberuntungan orang yang berusaha nak menyucikan kalbu dia, jiwa dia. Artinya perkara itu boleh dilakukan, termasuk bahagian usaha kita, ikhtiar kita. Boleh dilakukan. Jadi sekarang bila nur hidayah Allah Ta'ala tu dikurniakan,
Tapi tiba-tiba dalam kita tu penuh dah dengan benda lain. Maka kesannya apa? No tu keluar semula. Sebab tu kadang-kadang kita terasa, kadang-kadang saya sekali rasa khusyuk tapi tak lama, tak tahan lama. Kadang-kadang rasa manis sekejap tapi tak boleh ke jauh. Kenapa? Kerana dalam tu banyak lagi benda lain. Ia tak nak masuk molek, ia kanja kata orang, dia kanja semula. Masuk dah tapi kanja semula. Maka Syekh bin Attab meninggalkan pesan di penghujungnya tu. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Kosongkan hati ni, buang ikatan pengaruh keduniaan yang kuat yang mencengkam hati. Buang yang tu. Cara macam mana? Itulah cara yang dianjurkan dalam tasawuf, iaitu riyadah, latihan amalan. Dengan zikirnya, dengan muraqabahnya, macam-macam lah. Sebagai contoh mudah. Kalau kita terasa hati kita ni tarikan keduniaan berat dah, lalu pergi ziarah kubur. Ziarah kubur. Duduk atas kubur. Tengok, ingat kepada orang yang mati gini-gini. InsyaAllah tu mudah cair. Itu salah satu cara. Nak kabarnya, kegilaan kita tak duniawi ni, bila ingat kepada tu, dia gelas sekejap. Cuma kita ni tak sungguh, ataupun jangan-jangan sekali, setahun sekali. Ataupun boleh 2-3 tahun sekali. Memanglah tidak kuat hasil dia tu, natijah dia tu. Jadi nak beritahu, perasaan-perasaan tu boleh dilenturkan dengan pedoman agama kita ni. Pedoman-pedoman yang tunjukkan ni. Cuma kena belajarlah ilmu dia tu. Tapi ilmu ni tak ada dalam kitab fiqh. Dia ada dalam kitab tasawuf. Bahagian ni. Kosongkan hatimu. Ini bersihkan hatimu dari pengaruh-pengaruh keinginan itu. Maksudnya, bukan disuruh buang semua tu ke laut. Ada orang kita yang salah faham. Dia mengaji sekerat ni, akhir kali dia teruk dalam sungai belaka. Kakak-kakak ada tu, dia teruk. Kerana dia kata benda ni menghalang. Dia buang dalam sungai. Masalahnya, tak dalam 2-3 tahun, pergi cari semula. Itu tak tahannya. Tasawuf suruh buang, bukan buang benda tu. Membuang keinginan itu. Dah cara nak buang ke mana? Cara nak buang tu dengan cara yang dianjurkan oleh kaedah ilmu tasawuf. Kalau buang kakah tu waktu capok je, waktu sedang. Jadi sebab tu kalau disebut oleh Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab Sairus Salikin, dia kata Allah Ta'ala beri kelebihan kepada ulama-ulama tasawuf ni, tahu cara-cara untuk menguasai cara-cara untuk membersihkan kalbu. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka ni. Jadi sebab tu kalau kita pergi tanya dia dan tanya orang lain, mungkin jawapan tak sama lah. Antaranya benda tadi lah. Mungkin kita tanya orang yang tidak ada asas langsung dalam ilmu tasawuf ni, macam mana nak buang kegilaan terhadap dunia, mungkin khabar kita cara tadi lah. Mutuhuk belaka ada. Mutuhuk belaka. Ada kereta mutuhuk dalam sungai. Ada rumah mau pecah, kata-kata mutuhuk dalam laut. Teras sekali tengok, jadi tak? Teras sekali buat begitu. Ada kereta kita huk dalam sungai. Saya rasa bukan hilang cerita dunia, tak nak tidur malam untuk teringat. Kau berat sakit. Bukan kau sembuh penyakit, kau berat penyakit tu mari. Kita ingat buang tak ada benda, akal kita memang fikir gitu. Kita yang jadi nok kekekah ni sebab ada depan mata, tak ada tambuh. Cerita tengok, jadi tau. Terus buang. Kereta ada tu, beri kat orang. Bimbang-bimbang takut tadi aku. Kita pula jadi dah nak tidur malam teringat semula. Ini dah jadi pasal gini. Itu contoh mudah lah. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain dari Allah. Baik, sekiranya manusia berjaya mengikih ingatan-ingatan yang kuat, cengkaman-cengkaman ke dunia yang kuat ke atas kalbu tadi tu, berjaya dikikis. Sebab tu saya beritahulah secara mudah di sini, kunci besar dalam mencapai maksud ni zikir. Ingat zikirnya. Zikir tu adalah obat besar dalam perkara ni.
Dan adalah keilmuan dia tu, ilmu dia, pedoman dia itu adalah. Tapi kunci besarnya adalah zikir. Jadi sekiranya manusia berjaya mengosongkan hati, mengosongkan kalbu daripada pengaruh cengkaman keduniaan, keinginan nak pakat, nak nama, nak kedudukan, benda-benda tu tak masalah. Pakat ke, nama ke, kedudukan, kejawatan itu tak jadi masalah. Tapi keinginan kita itulah yang menghalang kita. Kegilaan kita itulah yang menjauhkan kita, yang menghijab kalbu kita daripada Allah. Jadi tasawuf ajar kita macam mana nak buang keinginan itu. Adapun perkara itu biarkanlah. Kalau andai kata diberi pangkat, terimalah, syukurlah kepada Allah, tak ada masalah. Diberi rezeki, terimalah, syukurlah kepada Allah. Diberi kedudukan, terimalah, syukur kepada Allah, tak ada masalah. Cuma macam cari jalan macam mana semua yang ada itu tu tidak menjadi kegilaan bagi kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengannya. Ada, terima alhamdulillah. Andai kata tak dapat, tak apalah lagi, tak sampai rezeki lagi. Andai kata boleh, batu hilang pula, buat guana dah qada dia belaka. Tapi kalau benda tu menjadi kegilaan kita, dia akan jadi lain. Dia akan mengakibatkan keadaan kita yang lain. Baik. Sekiranya manusia berjaya mengosongkan kalbu dia ini daripada pengaruh cengkaman keduniaan ni, maka kata Syekh Ibn Atta, nescaya Allah akan memenuhinya dengan makrifat dan rahsia. Yakni dengan nur hidayah tu masuk sampai ke dalam kalbu dia. Bila nur hidayah ni masuk ke dalam kalbu, maka hendak nampak jadi nampak. Kalbu kita tu, rahsia-rahsia ketuhanan Allah yang kabur-kabur tu jadi terang. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala tu yang minimalnya akhir sekali bertambah keyakinan dia tu. Itu maksud. Maka akan terbukalah pintu makrifat dan rahsia. Yang ini rahsia-rahsia keimanan. Bergantung kepada tahap kesucian kalbu dan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seseorang itu. Itu kunci dia. Sekarang kita tengok sebab apa yang menjadikan kita hilang khusyuk. Kerana tarikan ingatan kita ke benda lain. Dan kita tidak berupaya tahan dia tu. Dan sekiranya manusia beriadah, sampai satu tahap dia akan berupaya untuk tidak mengikuti keingatan tu dan boleh melupakannya. Masa itulah ia datang khusyuk. Datang hadir hati. Pada waktu itulah sembahyang dapat dihayati dengan qiyamnya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan bacaan-bacaannya, tahiyatnya, macam-macam lagi. Dapat dihayati bila tak ada gangguan tarikan ingat ke lain tu. Ni kita baru takbir, yang mari selalu rojok kata. Yang mari macam-macam, rojok keling lah, itulah. Tak ada nak tekih kita ni mari. Nak kata ke mana? Yang mari. Takbir. Sebab apa dia kuat tu? Kerana cengkaman dia kuat. Cengkaman dia kuat. Maka perlu kena kikih dia tu. Kena kikih sehingga dia tidak menarik ingatan kita tu. Maksudnya kalau kita nak lupa, boleh lupa benda tu. Tidak bagi kacau kita. Barulah kita dapat menghadapkan kalbu kita kepada Allah dalam ibadah. Itu maksudnya. Jadi yang menjadikan hati manusia ini tidak terikat, tidak dipengaruhi oleh cengkaman nafsu, keinginan keduniaan dan nafsu-nafsu buruk tu, apabila kalbunya itu mula disinari dengan nurul hidayah. Hati ni nampak. Nampak pun ada contoh. Keduniaan yang menjadi kegilaan kita tu, bila nur hidayah Allah Ta'ala kurnia dalam hati kita, nampak bahawa molek mana pun benda tu, berharga mana pun, hakikat sebenarnya akhir kali kita akan tinggal kat benda tu. Yang menjadikan geruk hati tu mari tu sebab ada nur hidayah lah tu. Kalau tak ada nur hidayah, hidup mari. Ia mari ni, Allah comel benda ni, Allah maha benda ni, bagus benda ni. Ia mari. Ayat tu mari tu, ayat tu mari banyak tu. Ada nak mari ke mana? Ia terik tang situ tu. Tapi bila nurul hidayah mari, nampak Allah. Molek mana sekalipun akhir kali hilang juga, hancur juga, punah juga. Lapan paling tinggi pun akhir sekali kita akan lepas juga. Kita akan tinggal kok di sudahan. Mari tu.
Jadi yang menggerakkan gerak-gerak tadi itu gerak makrifat. Keyakinan kita tadi itu menyinar ke dalam kalbu. Demikian juga keinginan kita terhadap pangkat dan kedudukan dan sebagainya. Yang jadi tak boleh nak lepas tu kerana ayat tu banyak mari tu. Boleh pakat ni bagus, orang hormat belaka, ni gitulah beginilah, kedudukan lah, kekayaan lah mari. Ayat tu je orang mari. Tapi bila nurul hidayah masuk ke dalam hati, dia mari. Semua ni kau akan tinggalkan dia sampai masanya. Dan macam-macam lagi. Jadi nampak. Hakikat benda tu jadi nampak. Dengan nurul hidayah. Semua ni akan kita tinggalkan dia. Semua ini tak akan bertahan lama. Semua ni pun sementara saja. Tengok orang kadang-kadang masa berkedudukan di sanjung, tak dah jatuh lagi orang tinggal dah. Tak dah jatuh lagi. Macam-macam boleh berlaku. Satu ketika dia muliakan, satu ketika dihinakan dengan sehina-hinanya. Boleh berlaku macam-macam. Jadi yang menjadikan kalbu nampak tu kerana ada nur ni lah, nur hidayah jadi nampak. Tapi kalau tak ada nur ni, tak nampak. Dia nampak kelebihan benda tadi lah. Kelebihan benda tu, kelebihan benda ni. Lupa pun habis. Itulah. Jadi, hati menjadi nampak tu bila ada nur. Dan nur tu lekat molek bila hati tu berjaya dibersihkan daripada cengkaman ingatan terhadap benda-benda tadi tu. Tapi kalau cengkaman ingatan tu kuat, mari nur dia kanjar semula, dia tak mari. Jadi ingatan tu tak mari, kesedaran tu tak mari. Itu secara mudah. Dia oleh kerana sudah maksudnya sampai segera ni, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah huraian kalam hikmat ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.